KPM. Berjalan bermusafirlah, melihat kebesaran Tuhan yang diciptakan untuk mereka yang berfikir dan bersyukur. Di atas nikmat dan kurnianya, nilai harganya iman dan takwa bagi hamba yang setia. Okey. Ustaz tak temu saya pun. Aduh, sorry Aiman. Rasa ingatkan saya seorang tadi tu saya nyanyi tu. Okey, Ustaz. Ustaz dari mana nak ke mana ni? Saya nak pergi ke Ramadan. Ramadan Okey, Ustaz. Sebelum kita nak mulakan kelas kita, Ustaz, Baik. nak jemput Ustaz kita buat SOP terlebih dahulu. Maklumlah Ustaz, jumpa orang sana orang sini kan mengembara, Ustaz kan? Betul. Okey, kita buat SOP dan kemudian Ustaz boleh buka face mask Ustaz. Okey. Ustaz boleh buka face mask dan juga baik, silakan Ustaz. Kita simpan Baik. Ustaz boleh buka spek Ustaz. Orang tak nampak manisnya wajah Ustaz. Alright. Ustaz, dalam beg Ustaz ni ada macam-macam barang ke? Macam-macam barang. Barang-barang nak musafir. Barang-barang nak travel. Baik, Aiman bila last travel? Saya last travel sebelum PKP lah Ustaz. Sebelum PKP. Ustaz paling jauh yang Ustaz pernah pergi ke mana Ustaz? Paling jauh saya pergi Paling jauh saya pergi Gunung Sinai. Di Mesir sana Ustaz? Di Mesir. Masya-Allah. Baik. Murid-murid. Apa tu Ustaz? Ni barang-barang travel. Barang-barang travel. Okey. Baik. Apa ni? Ada sejadah. Sejadah. Okey. Lagi? Apa lagi Ustaz dalam beg? Botol. Ada botol air. Okey. Lagi? Apa lagi ni? Tapi ni bukan saya pakai. Ni kalau katakan saya ni ada bawa isteri ke? Apa tourist guide? Ya. Ketua rombongan. Ni contohlah, ni jemaah saya punya lah kan. Begitu. Kan? Ada lagi tak? Hanya sebagai ketua rombongan ni kita kena siapkan. Apa tu Ustaz? Inilah, ni nanti kita cerita apakah ini. Baik Ustaz. Barang-barang yang wajib ada dalam ketika bermusafir. Baik Ustaz. Hari ini kita nak cerita tentang? Baik Ustaz. Mesti murid-murid tertanya-tanya ni. Apakah yang akan kita pelajari pada hari ini? Betul. Kita berada dalam Teroka. Hari ini kita ada subjek pendidikan Islam dalam topik musafir. Kita bersama dengan Ustaz Mahmud Fakrul Razi. Okey Ustaz. Ustaz daripada sekolah mana Ustaz? Saya daripada SMK Seksyen 27 Shah Alam. Okey, dekat je dengan kita. Baik Ustaz. Hari ini saya tak berkeserangan dan ada lagi murid-murid yang akan bersama dengan kita dalam subjek kita pada hari ini. Tapi sebelum tu Ustaz, tadi Ustaz kata Ustaz sampai ke Mesir sana. Dulu Ustaz belajar di mana ya Ustaz? Saya belajar di Universiti Malaya. Okey. Kemudian masa tu Universiti Malaya hantar program satu khusus dekat Mesir. Kemudian hujung minggu tak tahu nak buat apa. Maka kami bawa dan kawan-kawan. Wow. Sampai ada pembimbing waktu tu. Nak pergi mana? Kita nak pergi Sinai. Naiklah Sinai awal pagi. Tengok tempat orang, baru kita tahu, ya Allah, Malaysia ni sangat best. Baik Ustaz, sebelum kita nak pergi kepada subjek kita Ustaz, mungkin pengalaman yang Ustaz ada dalam bermusafir ni, apa di antara perkara-perkara kebaikan yang Ustaz dapat ketika musafir tu Ustaz? Baik Aiman, waktu kalau kita musafir, hari ini kita nak cerita tentang musafir dan untuk menengah rendah, tingkatan 1, 2, 3. Dan begitu juga dengan ibu bapa dan orang awam yang kadang-kadang keliru bab-bab musafir ni. Betul. Jadi hari ini kita nak cerita tentang musafir dan adab-adabnya Aiman. Serta hukum-hukum yang berkaitan dengan musafir. Biasanya Ustaz, apakah kesusahan yang berlaku ketika musafir ni Ustaz? Baik, dia ada beberapa perkara, banyak sangatlah. Tapi kalau kita selalu sebut perkara-perkara yang selalu menjadi kebingungan, kebingungan, masalah, iaitu antaranya solat. Yalah Ustaz, tak tahu nak ambil wuduk dekat mana kan. Waktu solatnya, tengok matahari, alamak mendung tiba-tiba Ustaz. Solat. Kemudian yang kedua, makan minum. Makan minum halal ke tidak? Halal ke tidak? Kan, halal ke haram. Kemudian yang keempat, hukum-hukum ni. Kadang-kadang ada orang keliru. Macam contoh kita nak pergi tengok bola. Saya dengan Aiman nak pergi Johor nak tengok JDT lawan Selangor. Kita pun
apa hukum kita travel ni? Tengok bola, halal ke haram? Dulu keliru tapi boleh ke tidak tu? Boleh ke tidak kan? Jadi hari ini kita sebenarnya kalau dalam Malaysia ni kita tak berapa nak pening sangat. Kenapa Ustaz? Sebab Malaysia R&R banyak. R&R banyak. Okey. Dan kita pun kalau pergi jalan, ada orang jual tepi jalan. Kita boleh beli. Kita pun tengok mancik ni macam okey. Betul. Tapi persoalan yang selalu bab musafir ni macam bila kita sebut hal musafir, inilah perkataan musafir, travel, trip dan sebagainya. Benda yang paling dirindui orang semua. Betul. Dan murid-murid di rumah sana pun dah tak sabar nak pergi travel ke sana sini. Kita tunggu je kebenaran bila boleh merentas. Betul. Baik Ustaz. Mungkin ada disebutkan di dalam Al-Quran berkaitan dengan musafir ni Ustaz. Betul. Banyak ayat yang cerita tentang musafir. Allah suruh kita tengok keadaan orang. Ya. Allah suruh kita berjalan tengok tempat orang. Antaranya dalam surah Ar-Rum Allah sebut qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qabl. Katakanlah kamu mengembaralah, berjalanlah, travellah, tengoklah tempat orang. Fanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qabl. Apa Allah sebut? Allah sebut tengoklah bagaimana akibat-akibat yang telah dilakukan atau yang telah ditinggalkan oleh orang-orang yang terdahulu. Sebagai contohnya apa Iman? Sebagai contoh macam mana hari ini kalau kita pergi ke Mesir contoh. Contoh Ustaz. Ada apa Iman? Kat Mesir paling besar tu apa? Mesir ada piramid. Piramid. Wow. Piramid. Ustaz dah sampai ke sana ya? Alhamdulillah. Aiman sampai dah? Alhamdulillah saya pun dah sampai Aiman Ustaz. dah sampai. Dan kita akan tengok apa kita panggil? Kita akan nampak piramid yang sangat besar dan bagaimana kita datang situ, bagaimana Allah kekalkan dia sampai kita boleh tengok pada hari ini. Kita akan nampak bahawa ada benda dan ada sebab Allah tinggalkan. Maksudnya kena dengan ayat tadi tu. Ya. Kita yang dah beribu tahun ni boleh tengok piramid tu besar. Kalau kita macam saya dengan Aiman contoh kan. Batu tu tinggi lagi daripada kita. Betul. Okey, baik Ustaz. Di sini kita dah bersedia dah bersama dengan murid-murid yang nak menyertai kita tak bersorangan hari ini. Bukan kita berdua je Ustaz, ada lagi anak murid kita yang akan bersama dengan kita. Siapakah anak-anak murid kita yang dah bersedia di talian? Okey, yang pertama sekali kita ada Sofia, boleh kenalkan diri? Silakan. Okey, dah bersedia ke belum Sofia? Kalau dah bersedia, boleh kenalkan diri anda. Okey, kalau belum lagi kita pergi kepada Halil Razwi. Silakan. Boleh kenalkan diri anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Halil Razwi bin Muhammad Mursyidi daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 27. Okey, terima kasih. Dan seterusnya kita pergi kepada Sofia. Dah bersedia dah? Okey, silakan. Okey, hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurjah Sofia Kamila binti Nur Hisham daripada SMK Seksyen 27. Okey, dan seterusnya kita pergi kepada siapa pula Ustaz? Mustaqim. Boleh kenalkan diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Mustaqim bin Muhammad Syarif Malik dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 27. Baik, seterusnya Alia, boleh kenalkan diri? Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Sharifah Alia Iftisa binti Saiful Nahar dan saya dari SMK Seksyen 27. Alia, kalau pergi berjalan, suka pergi ke mana tu Alia? Saya suka pergi keluar negara. Wow. Antara yang dah pernah pergi tu di mana? Saya pernah pergi Singapura, saya pernah pergi Mekah. Banyak pengalaman dia Ustaz ya. Dan yang terakhir sekali kita ada bersama dengan kita. Kita ada Raja. Silakan Raja. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Raja Fahrin bin Raja Muhammad Farid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 27. Insya-Allah. Okey, anda dah bersedia dah untuk mengikuti kelas kita pada hari ini? Dah. Okey, mereka dah bersedia Ustaz. Okey, alhamdulillah. Jadi tanpa kita buang masa lagi Ustaz, kita nak belajar bagaimanakah adab-adab kita dan etika kita ketika kita bermusafir. Tapi Ustaz, sebelum tu
kita nak bagi tahu kita ada hashtag kita pada hari ini iaitu hashtag terima kasih guru. Tanpa guru siapalah kita kan. Tapi Ustaz, sebelum kita nak meneruskan kelas kita pada hari ini, kita ada kiriman kad digital nak bagi special kepada Ustaz. Alhamdulillah. Okey, sebab Ustaz dapat kacak hari ni. Okey. Kad kita pada hari ini Ustaz. Ustaz boleh bacakan ke? Kita Happy Teachers Day. Daripada siapa ni? Tak ada sebut. You help me to reach my goals and my dream. Yelah, kita ni ada impian Ustaz. Betul. Kan? Macam Ustaz pergi Mesir dan sebagainya. Kita ada impian dan tanpa guru-guru kita rasanya tak tercapai impian kita. Betul. Tu kan. Macam kita berada di sini pun, Aiman. Betul. Kalau cikgu tak ajar kita, cikgu tak ajar kita membaca, cikgu tak ajar kita musafir, tak ada benda kita nak cerita. Betul. Okey Ustaz, kita dah tak sabar dah nak tahu apakah barang-barang yang Ustaz bawa pada hari ini untuk kelengkapan kita bermusafir. Tapi kita berehat dulu seketika Ustaz. Tapi jangan bermusafir lagi. Kembali selepas ini dalam Teroka Didik TV KPM. Kembali selepas ini. Tahukah anda, solat kasar dan jamak boleh dilakukan sekiranya jarak perjalanan melebihi 81 km. Sumber, laman web rasmi Mufti Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Alright, kembali dalam Teroka Didik TV KPM. Hari ini kita ada bersama dengan kita Ustaz Mahmud. Tadi Ustaz mengembara jauh saya. Siap nyanyi lagu lagi berkaitan dengan mengembara. Bila kita mengembara ni kita boleh tengok alam sekitar, kita boleh tengok gunung ganang, laut yang cukup cantik, keindahan ciptaan Allah SWT. Baik cikgu, tanpa lengahkan masa lagi, murid-murid kita pun dah bersedia di talian dan kita nak belajar subjek kita pada hari ini, menengah rendah pendidikan Islam dalam topik kita musafir. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah. Macam kita sebut tadi Aiman, perkara-perkara yang selalu menjadi masalah kebingungan. Antaranya yang kita sebut tadi solat. Jadi hari ini untuk waktu ini kita nak highlightkan bagaimana solat ini sebenarnya tidaklah sesusah yang disangka, tidaklah begitu bingung seperti yang dijangka, tidak. Baik. Jadi macam sebagai contoh okey, dekat sini Aiman kita ada beberapa alat yang khas nak cerita pasal solat ni. Cantik. Okey, contoh ni apa? Ini adalah sejadah Ustaz. Sejadah. Okey. Kecil, kita buat yang kecil. Sesuai untuk travel lah. Kalau besar hati penuh beg pula. Betul. Okey. Dan sebenarnya macam kita ada orang sebut memang kena solat pakai sejadah ke? Oh, betul juga. Mesti pakai sejadah ke? Kalau tak ada ni sah ke Kalau tidak? tak ada ni macam mana kan? Okey. Tapi nanti kita nak bagi ruang kepada pelajar kita untuk bertanya. Sebab macam bukan setakat pelajar masalah ni. Orang awam pun boleh sama-sama kita berkongsi hal ini. Boleh kalau tak ada sejadah macam mana? Kalau ada lantai aja macam mana nanti kita ni. Baik. Okey. Baik, kita persilakan kepada Halil. Halil ada apa-apa nak tanya ke Halil? Saya nak tanya Ustaz, contohnya. Hello, dengar? Okey, baca Halil.
Okey, Ada nak silakan. tanya Ada apa, soalan Khalil? tak? Saya nak tanya, contohnya saya pernah melawat pergi luar negara Hindia. Okey, so bukan macam Malaysia. Kalau Malaysia kita ada jalan raya yang menyediakan fasiliti untuk solat, kawasan okey. rehat dan rehawat, R&R. So kita memang tak perlu risaulah kalau kita nak solat. So memang kita tahu ada tempat. Kalau kat Hindia tu macam susah nak jumpa kawasan R&R yang ada yang menyediakan tempat untuk kita solat. Macam mana Ustaz kalau kita mengalami situasi tersebut? Baik. Macam mana tu Ustaz? Macam mana tu? Kalau Tapi- pergi ke luar negara kadang-kadang bukan macam di Malaysia. Betul. Malaysia ni orang kata lengkap dengan kelengkapan Betul. seperti surau dan sebagainya. Di luar negara ni belum tentu ada kelengkapan seperti Betul. itu Ustaz. Bagaimana? Baik, sebelum saya menjawab tu, saya nak persilakan kepada mana-mana pelajar. Kita ada sebenarnya kita musafir ni kita ada doa. Oh, ada doa. Kita ada doa. Jadi saya nak Okey. sebelum saya menjawab soalan Halil tadi, saya nak jemput kepada Halil untuk apa doa yang Halil tahu kalau nak musafir kita kena baca doa tu. Apa dia doa tu Halil? Kalau yang sentiasa yang keluarga saya amalkan kalau kita travel, so macam biasa, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhkhara lana haza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Okey, tambahan lagi. Amin. Tambahan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka fi safarina haza birrul taqwa wa minal amalil ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana haza watwi anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fi safar wal khalifati fil ahl. Allahumma inna na'udzubika minal wa'si was safar wa ka'abatil manzur wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Sadaqallahu. Amin. Baik Ustaz. Kenapa kita kena baca doa ni Ustaz? Baca doa ni yang pertama kita kena minta dengan Allah dalam penjagaan. Contoh kita musafir, pergi jauh-jauh. Contoh seorang, kita nak pergi jauh. Kita minta dengan Allah, Allah jaga keluarga kita. Betul. Allah jaga rumah kita. Allah jaga semuanya, orang-orang yang tersayang yang kita tinggalkan. Baik Aiman, macam soalan yang Halil tanya tadi, macam mana nak solat kalau macam contoh kita menjalankan misi kemanusiaan dekat Afrika. R&R tak ada. Betul. R&R tak ada, tak macam Malaysia. Jadi soalan kepada Halil tadi, bagaimanakah nak solat tapi R&R tak ada? Baik, sebenarnya Islam ni sangat mudah. Saya sebut tadi kan, sejadah tak ada pun tak apa. Ya. Jadi contoh ni, hari ni saya bersiaran ni pakai jaket. Kan, Iman? Ya. Jaket pun kita boleh buat lapik solat. Oh, jaket pun boleh? Jaket pun boleh buat lapik solat. Mhm. Dan sebenarnya kalau kita sebutkan tentang tempat solat kan, sebenarnya itulah yang orang awam selalu bingung, keliru hal ni. Cari tempat yang selamat, selamat, bersih, yang dan diyakini suci, solat. Kalau tepi highway boleh ke Ustaz? Menarik soalan Aiman tu. Kalau kat tepi highway macam mana? Macam bersih dah tu. Viral baru-baru ni, kan? Ada seorang pakcik tua solat dekat jalan. Oh, dekat jalan. Jadi bersih, suci dan tidak berbahaya. Carilah ruang tepi jalan. Jangan solat betul-betul tepi jalan. Kita takut tengah solat. Itulah solat terakhir kita. Solat terakhir. Takut lepas tu kena solat pula. Lepas tu takut kita pula yang kena solat. Jadi selamat, bersih dan diyakini suci. Kalau kita tengok ni tempat anjing lalu, carilah jalan lagi sampai kita jumpa tempat yang sesuai untuk kita solat. Baik, tak kisah Ustaz, nak solat mana-mana pun boleh. Betul. Kan? Asalkan bersih. Okey, jadi silakan. masalah kepada tak ada sejadah, tak ada surau, tak ada masjid, bukan masalah besar kepada kita. Okey. Baik. Macam saya nak sebut tadi, kita nak tanya dengan dia. Tadi saya dah sebutkan tentang boleh solat kat mana-mana. Dia ada soalan lanjutan tak dia? Kalau kita pergi, kan Ustaz kata boleh solat dekat mana-mana saja asalkan bersih. Boleh ke, wajib ke kalau kita bawa sejadah? Baik. Okey. Dia sambung cerita sejadah ni tadi. Okey. Sekarang ni dekat pasaran Aiman, banyak sangat sejadah yang sangat mesra travel. Mesra travel. Mesra travel. Jadi contohnya Ustaz? Sebagai contohnya, ada orang buat
kan sekarang ni baru dah mula banyak dekat pasaran, iaitu sejadah, bukan setakat sejadah tapi boleh tempat duduk sandar. Wah. Biasa kita jumpa kan. Sekarang dah banyak kat pasaran. Dan ini juga perkara-perkara atau alat-alat yang membantu kita selesa untuk travel, musafir dan membantu kita untuk solat. Dan macam sebagai contoh, Aiman, macam kalau kita pergi ke negara-negara Afrika contoh. Kapal terbang ni, syarikat kapal terbang ni biasanya saya tak pasti sama ada benda tu kebenaran. Tapi kalau kita ketanya dengan dia, boleh tak saya bawa selimut ni keluar? Kan? Kita dah fly berjam-jam, terbang berjam-jam, boleh tak? Kadang-kadang dibagi je. Okey, soalan dia, boleh tak Iman guna selimut kita tidurlah solat tu buat solat? Rasanya kalau bersih boleh kot Ustaz. Betul, Man. Jadi masalah ni tak ada sejadah, no problem. Tak ada sejadah, tak ada masalah. Tak boleh jadikan alasan lah Ustaz. Okey. Macam saya sebut tadi lah, kita boleh solat tanpa sejadah pun tak apa, pakai jaket pun boleh. Aiman punya blazer pun boleh buat. Boleh juga Ustaz. Asalkan bersih. Bersih. Baik. Kemudian kita nak ada hal-hal lain juga yang berkaitan dengan solat. Kiblat macam mana Aiman? Alamak, kiblat tu susah tu Ustaz. Baik, kepada pelajar ada tak yang nak tanya tentang kiblat? Silakan. Okey, silakan. Okey, saya nak tanya, saya muskil. Macam mana kita nak solat tepi jalan sedangkan arah kiblat kita tak tahu? Betul lah Ustaz. Yang tu paling susah sekali. Kan? Kalau siang mungkin nampak apa tanda-tanda kiblat kan? Mungkin tapi kita boleh tengok matahari Ustaz. Matahari kan, selalu orang kata macam tu kan. Kalau malam, alamak, malam kena tengok bintang ke Ustaz? Itu macam mana kan? Jadi sebenarnya alhamdulillah hari ini kita dah hidup dalam keadaan yang sangat moden, Aiman. Ya. 4 atau 5 tahun kebelakangan ni saya rasa semua orang pakai handphone, smartphone. Ya, betul. Ya. Jadi antara penentuan kiblat, macam saya sendiri pun, mungkin kita lah sama kan. Kalau kita travel, kalau kita masuk hotel pula kita tengok tak ada pula ni kan. Betul. Okey, baik. Jadi kita boleh sebut, saya nak sarankan kepada diri saya, kepada Aiman dan semua yang berada di sini, kadang-kadang kita keliru macam mana nak menentukan kiblat waktu kita travel, tempat tu masjid tak ada, surau tak ada. Jadi kita boleh, antaranya JAKIM ada keluarkan atau Google juga ada keluarkan aplikasi penentuan kiblat. Macam saya biasa guna e-kiblat yang Google buat. Dan JAKIM pun ada juga buat. Jadi kita boleh, saya rasa semua orang ada apa kita panggil ni? Smartphone. Telefon pintar, boleh install, boleh guna. Ada yang aplikasi kena download siap-siap, ada yang live pun boleh. Dan ini sangat membantu kita. Sangat membantu. Sebab saya merujuk kepada Jabat Mufti Selangor. Antara yang disebut, yang dikongsikan, kalau dia macam kita panggil kepercayaan tengok matahari terbenam menentukan kiblat, dia dah tak valid. Kenapa tu Ustaz? Kenapa? Jadi pendetailan tu kita tak boleh nak cerita kat sini lah, dia panjang-panjang. Jadi kita mungkin yang sangat membantu kita antaranya aplikasi yang tadi tu. Tapi kadang-kadang Ustaz, tempat tu kadang kita bermusafir, internet tak ada lah, duduk dalam hutan dan sebagainya Ustaz. Ada tak cara-cara yang mungkin simple kita boleh buat Ustaz? Simple. Kalau Aiman, kalau kita masuk hutan kan, biasanya orang masuk hutan, dia ada persediaan kompas. Kompas ni agak membantu juga. Dan agak membantu. Kita ada kiraan-kiraan dia. Kalau kita nak cerita sini tak cukup masa lah. Jadi pada waktu ini semua orang ada telefon pintar. Gunakan, manfaatkan untuk menentukan kiblat kita. Baik. Kemudian tidak Ustaz, payah kita bawa kompas lah kan, untuk kita nak menentukan kiblat tadi Ustaz. Okey, boleh kita terus lagi Ustaz. Baik. Kalau selalu yang jadi masalah kepada orang perempuan. Apa tu Ustaz? Apa? Kalau orang perempuan ni telekung lah Ustaz. Macam mana Man? Alah, kalau tak buat telekung macam mana nak solat? Okey, para pelajar ada tak yang muskil? Kalau ada yang muskil, sila ajukan soalan. Ada tak? Ustaz, saya muskil lah Ustaz. Okey, silakan Raja. Saya ada soalan. Contoh, kalau saya pergi honeymoon dengan isteri saya dekat Jepun, cari masjid tak jumpa-jumpa. Macam mana? Telekung pula tak bawa. Macam mana nak solat tu Ustaz?
Baik. Solat betul juga tu Ustaz. Baru tingkatan 3 dah cerita pasal honeymoon. Betul tu. Persiapan tu. Ini siapalah gurunya ni ya? Siapa cikgu dia tu? Baik. Orang perempuan yang selalu kadang-kadang kalau kita pergi Mekah tu kita tak risau sangat sebab sekeliling tu memang betul suasana solat. Semua orang pakai telekung. Tapi bagaimana kalau kita travel jauh-jauh Afrika atau negara-negara yang gurun atau yalah. Ya. Wajib tak kita bawa telekung? Lama Ustaz. Kalau kira kan macam kena bawa Ustaz. Baru ni saya ada buat perkongsian program dengan makcik-makcik. Saya cakap dengan dia makcik-makcik, solat tak wajib pakai telekung. Maknanya syarat sah solat tu bukanlah pada telekung Ustaz. Makcik-makcik terkejut. Betul ke Ustaz ni kan? Baik. Telekung ni cuma alat saja yang bagus siapa yang ciptakan telekung ni pahalanya insya-Allah berpanjangan. Telekung ni cuma alat saja, bukan syarat wajib, bukan syarat sah. Syarat sah, syarat wajib mesti menutup aurat. Sebagai contohnya Aiman kan? Okey, kalau dia pakai seluar lah contoh dia pakai seluar kan? Dia pakai seluar. Contoh dia pakai tudung. Tudung pula labuh elok dah. Okey, cun. Tak jarang. Cantik dah. Cantik dah. Boleh buat solat tak? Rasanya boleh Ustaz sebab dia tutup aurat. Betul. Jadi dah tutup aurat, cantik dah. Kemudian bila dia pakai baju, bajunya tu pula dekat lengan ni elok. Bila dia angkat takbir ke apa tak melorot, aurat tak terbuka. Solatlah. Teruskan solat. Jadi kita nak sebutkan kat sini bahawa kepada pelajar dan orang awam yang bersama dengan kita pada waktu ini, iaitu solatlah. Tak ada telekung pun tak apa asalkan tudung kita dah elok kan. Walaupun dia pakai pakaian biasa Ustaz. Tapi kalau tak pakai tudung kena pakai tudung lah. Kena pakai tudung. Kena pakai tudung lah. Kan? Jangan pula ustaz kata tak payah pakai telekung. Antai free hair. Jadi syaratnya kena pakai yang menutup aurat dan kemudian macam Aiman, atas elok dah. Atas elok dah. Bawahnya kaki, kalau bawah aurat. kaki kena tutup jugalah Ustaz. Maka kita kena buat apa pelajar-pelajar? Pakai stokin yang tebal, yang bila dipakai tu tak nampak dalamnya. Dan panjang. Dan supaya bila kita sujud tak nak terbuka aurat kita. Baik Ustaz. Itu maknanya bila kita pastikan telekung ini adalah kita menutup aurat. Betul. Pakai apa pun boleh Ustaz. Betul. Guni pun gunilah. Gunilah. Yang penting kita menutup aurat. Baik Ustaz. Kita tengok ada beberapa lagi barang di atas meja ni. Ini apa dia Ustaz? Dan yang ni apa dia? Mungkin selepas ni Ustaz boleh cerita. Selepas ini kita akan ceritakan. Okey, kita berehat Tapi dulu. sebelum nak rehat dah? Kita berehat dulu boleh Ustaz? Okey, baik. Nanti kita sambung. Okey. Kita dalam kempen #Terima Kasih Cikgu. Dan kita dalam tema Berguru Demi Ilmu Bina Generasi Baru. Tanpa Cikgu, siapalah kita kan? Siapalah kita, betul. Okey, terima kasih Cikgu. Dan seterusnya, kita akan bicara pula apakah barang-barang yang seterusnya dalam kita bermusafir. Tapi kita berehat dulu seketika. Kita kembali selepas ini dalam Teroka Didik TV KPM. Kembali selepas ini. No matter what time it is, no matter where it is, and no matter what is the situation is, teachers will always do their best to find a way for teaching their student. Thank you, teacher, for reaching deep in me to find all I can be before I can see it myself. You never gave up on me, and I have a future because of you. Tahukah anda, antara waktu mustajab berdoa adalah ketika bermusafir? Okey, kita kembali dalam Teroka Didik TV KPM. Hari ini kita nak teroka bagaimana kita nak bermusafir, apa ada adab dia dan apa persiapan yang perlu kita ada dalam kita bermusafir. Tadi kita dah settle Ustaz tentang telekungnya dan sejadahnya. Dan Ustaz, saya nampak di hadapan kita ni macam ada botol. Apa sebenarnya botol ni Ustaz? Baik, botol ni yang pertama selain daripada untuk kita minum, kita juga boleh buat wuduk.
Oh. Baik. Biasanya kena cari paip dulu untuk berwuduk. Paip dulu Ustaz. kan. Baik, dalam satu bengkel urusan solat sikit saya beritahu dengan makcik-makcik tu. Makcik-makcik, satu botol ni boleh masuk, boleh guna untuk wuduk 10 orang. Oh, Kejut 10 makcik. orang? Kejut makcik. Dia kata, ya betul Ustaz ni. Ya betul. Ya. Sebenarnya kalau kita wuduk, waktu air sikit, kita boleh meminimumkan. Contoh selama ni buat 3 kali, sekali. Atau waktu air sikit, kita boleh tinggalkan perkara-perkara sunat. Yang wajib je lah. Yang wajib je. Okey. Jadi dapat kita guna. Lepas tu, selama ni kalau ambil wuduk zero sebanyak kan. Jadi boleh guna yang paling minimal lah kita panggil. Baik Ustaz, mungkin Ustaz boleh tunjukkan caranya tu Ustaz. Caranya. Right. Okey, baik, ini contoh saja Jadi katakanlah kita bermusafir, kita ada kawan kan, kawan kita tolong pegang betul. Saya tolong. Contohlah Aiman. Tak pun Ustaz tuang dekat saya. Contohlah Aiman. Okey. Sikit je Ustaz Sapu kat muka. Sapu kat muka. Bagi settle muka je. Settle muka. Bawah dagu. Semua sapu habis ni. Jangan angkat lah. Jangan angkat. Okey. Okey, settle. Settle muka. Oh, yang wajib. Wajib. So yang tangan pula, contoh tangan kan. Okey. So sapu kat tangan, tak payah angkat. Sapu habis lah Sapu habis sampai siku. Settle bab tangan. Kiri pun macam tu. Kiri pun begitu. Kemudian kita tuang lagi, kawan kita tuang. Rambut pula. Okay. Sikit saja. Sikit saja. Jadi antara perkara sunat dan yang lain kita boleh tinggal, kita tinggal lah. Sebab air sikit. Baru boleh jimat tu jimat sebab tu ramai orang menyangka lah betul rupanya. Baru tahu rupanya, iaitu tak payah ambil wuduk air banyak sangat pun kita boleh tetap boleh solat. Tapi kalau tak ada air macam mana Aiman? Kalau tak ada air, alamak, susah juga tu Ustaz. Sebagai contoh macam yang saya sebut tadi, macam kita trip dekat Sinai tu kan. Betul. Air tak ada, sejuk pun sejuk sangat. Sejuk sangat. Kat situ kita guna teknik tayamum. Oh, tayamum. Nak sebutkan apa? Allah nak kita ni dalam kita travel, dalam kita musafir jauh-jauh, Allah nak suruh kita ingat dia. Maka solat jangan tinggalkan. Tak ada air no problem. Tak ada air no problem. Kita boleh bertayamum. Tapi bila ada air tinggal itu je untuk minum. No problem juga. Boleh guna tayamum. Oh, tayamum ni kita ambil lah debu-debu tanah yang betul, berdekatan. Yang kita rasa bersih, tak kotor, terhindar daripada pencemaran. Boleh guna. Senang sangat. Tayamum tu pun simple je Ustaz ya? Simple je. Jadi biasanya orang nak travel dia biasalah. Tapi biasanya kalau kita nak travel, air ni lah. Kadang-kadang ada orang dah beli bajet dah. Air ni untuk wuduk. Ada yang beli bajet air ni untuk ambil wuduk dan ada yang minum. Jadi dia dah tahu dah. Maknanya air minum kita tu pun boleh digunakan untuk berwuduk. Baik Ustaz, kita dah selesai untuk bahagian wuduk. Dan Ustaz, bila travel ni Ustaz, alamak, perut dah pula lapar. Perut dah pula kan. Mana nak cari kedai warung-warung kat tepi jalan tu? Betul. Macam mana Ustaz? Ini kita cerita tentang kalau kita travel luar negara lah kan. Kalau kita Malaysia, kita no problem. Kita sebut dari awal tadi. Malaysia no problem. Kedai mamak banyak. Betul. Banyaklah sangat. Kalau tak ada kedai restoran, kita restoran fast food pun banyak. Betul. Makanan segera pun banyak. Jadi order je Ustaz. Order. Orang Malaysia duduk Malaysia, orang luar Malaysia duduk Malaysia, untung. Alhamdulillah. Betul. Malaysia negara penuh dengan rahmat dan rezeki. Baik. Okey, Aiman, sebelum kita cerita panjang. Pelajar-pelajar ada tak lagi nak cerita yang mungkin ada confuse tentang makanan? Ustaz, saya duduk India Ustaz. Tak tahulah makcik ni makan dia jual apa ni kan? Okey. Ragu Okay, ada yang nak bertanya tak? Ada tak yang bertanya? Silakan. Ya, okey, Halil, silakan. Okey. Macam Ustaz yang cakap tadi, kat Malaysia kita tak ada masalah kalau buat makanan sebab kita pergi mana makanan halal. Okey, contohnya kita pergi melawat negara contohnya Argentina, Brazil yang majoritinya penduduk penganut agama Kristian Ustaz. Pusing sana Muslim, pusing sini kedai Muslim. Kita pula di pusat bandar tak ada pun kedai Muslim kita jumpa. Macam mana Ustaz kita mengalami cerita-cerita tersebut? Takut juga tu saya. Betul. Sama ada halal ataupun haram makanan mereka Ustaz. Betul. Macam mana kita nak buat ni? Baik. Okey, saya nak persilakan pada Aiman untuk buka pack ni. Boleh buka saya? Saya buka. Special kita nak tunjukkan kepada para Ustaz, pelajar kita. Saya buka ya? Okey, silakan. Alright. Okey, bismillah. Apakah apa ada dalamnya ni? Wow, special lah. Okey. Wow. Apa ni Ustaz? Okey.
Ini adalah contoh pek makanan yang yang ada kat pasaran. Semua orang yang suka travel boleh beli. Contoh ni apa? Ini apa ni, Ustaz? Ini adalah nasi yang ada ini nasi. Ini nasi. ayam masak kicap. Ayam masak kicap. Wah, sedap juga tu. Walaupun kita travel, katalah kita pergi Amerika. Okey. Mana ada orang jual ayam masak kicap? Wow, ada nasi lagi. Okey. Jadi sebagai contoh pack ni, saya memang ada kat rumah. Macam mana nak makan? Panaskan aja. Oh, tinggal panaskan saja. Kalau tak panas pun tak apa, boleh terus makan. Tapi kalau dapat air panas, rendam sekejap, rasa macam duduk Malaysia. Oh, lagi sedap. Tapi rasa tak ada nak panas, Ustaz. Lapar saya lah. Jadi kita nak sebutkan kat sini bahawa apabila kita travel, makanan yang pertama, yang Allah suruh kita cari yang fardu ni. Mencari yang halal itu satu kefarduan. Maka yang halal ni kita kena cari makanan halal. Kalau kita tak boleh nak masak kat tempat tu, kita boleh beli siap-siap. Contoh macam ni. Katakan kita nak travel 5 hari. Contoh katakan kita nak travel 5 hari. Kita dah ready dah pagi satu. So boleh bawa anggarlah sehari mungkin 3 pack. Betul. Kat pasaran memang dah banyak dah. Ada yang jual sambal, ada yang macam-macam. Jadi manfaat kepada kita orang yang suka bermusafir, Islam ajar kita cari yang fardu itu sangat praktikal di mana-mana. Baik, Ustaz. Tapi kalau alamak, makanan stok dah habis, Ustaz. Apakah jenis-jenis makanan yang orang kata selamat, Ustaz? Selamat, maknanya dia tidak melibatkan halal dan haram ni, Ustaz. Ada tak mungkin tips daripada Ustaz? Mungkin telur ke apa ke, Ustaz? Bagaimana tu? Yang pertama, kita boleh dapatkan nasihat orang yang dah biasa travel. Tour guide lah. Kadang-kadang kita kena pergi sendiri, tapi kita dah boleh nasihat adik-beradik kita, kawan-kawan kita yang dah biasa travel, macam mana keadaannya. Tapi kadang-kadang nasihat ni tak confirm juga akan berlaku. Jadi kita sendiri kita kena ada ilmu. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar yang sedang mengikuti bersama dan yang di rumah, iaitu sebagai contoh Aiman pergi UK. UK kena pula kat kawasan tu orang Islam tak banyak. Betul. Tapi ada orang Pakistan. Orang Pakistan ni memang di seluruh dunia dia ada, kan. Sebagai contoh, dia buka dia tunjuk Ustaz Aiman, dekat sana tu ada kedai daging, you nak cari kedai daging, semua ada sana. Halal tak halal semua ada. Aiman pun masuk kedai tu. Masuk kedai tu, tengok daging, banyak je daging. Ada beef, ada lamb, ada pork, semua ada, kan. Jadi macam mana kita nak buat? Jadi masalah ni sebagai contoh daging kambing dalam kotak. Betul. Sebelahnya daging babi. Allah. Macam mana tu? Nak samak ke tidak? Jawapannya mana? apa? Jawapannya kita tak perlu samak kotak tu. Beli macam biasa, bawa balik kotak buang. Islam mengajar kita sangat mudah, kotak buang. Proses macam biasa. Cuma kita kena pastikan tengok bersih ke tak bersih. Dia ada juga isu macam contoh kita pergi Korea. Di Korea dia ada macam kita panggil rumah tumpangan banyak. So kalau kita nak pergi dalam travel budget sangat mudah, tapi kita berkongsi PTI dengan orang lain. Alamak. Kita dah beli dekat kedai tadi, daging kotak tu. Tengok dekat PTI tu ada orang lain letak dah pork. Macam mana tu? Jadi boleh ke letak sekali tu, Ustaz? Boleh ke letak sebelah. Jadi para pelajar semua serta orang awam yang bersama dengan kita pada waktu ini, jangan bimbang. Selagi daging tu tak bersentuh. Setakat kotak bersentuh tak apa. Selagi daging tu tak bersentuh, kita keluarkan je daging daripada kotak. Buanglah kotak tu. Buang. Tak payah pergi cari air tanah bancuh 617 apa semua. Bancuh nak kawan pula tengok, hang buat apa ni? Ni nak pergi samak kotak ni. Jam. Jadi boleh terus kita gunakan untuk kotak buang je. Kotak buang dan kita boleh terus masak. Itulah pentingnya kita ada ilmu dalam kita bermusafir ni, Ustaz, kan? Betul. Okey, baik, Ustaz. Boleh kita teruskan lagi? Saya nak tanya seorang pelajar. Baik, saya nak tanya dengan Alia. Baik, Alia tadi sebut, Alia cerita Alia pernah sampai ke Mekah. Mungkin Alia pernah, yelah luar negara kan, Mekah pula. Alia boleh cerita tak macam mana pengalaman makan kat sana? Tak cukup makan atau terlebih makan? Hello Ustaz, pengalaman saya ketika di Mekah untuk cari makanan halal tu sangat-sangat senang. Sangat senang, itu je jawapannya. Dan saya rasa
kita pergi ke negara Islam, jadi saya rasa tak ragu-ragulah untuk cari makanan kat sana. Tapi biasa Ustaz kalau kita pergi ke Mekah ni, biasa terlebih makan. Terlebih makan. Sebab makanannya sedap-sedap semuanya Ustaz. Nasi Arab. Oh, nasi Arab sebagainya. Baik Ustaz. Kapsa. Kita dah tahu ni makanan dan ni untuk kita berwuduk, ini telekung dan last ni Ustaz, apa dia Ustaz? Tapi kita berehat dulu seketika boleh? Boleh. Okey, jangan ke mana-mana. Nak tahu tak apa yang ada berada dalam ni? Kita kembali lagi selepas ini Teroka Didik TV KPM. Kembali selepas ini. Tahukah anda, ketika bermusafir, kita boleh menggunakan sebarang alas atau lapik bagi menggantikan sejadah asalkan suci dan bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala ada perintahkan kita untuk bermusafir. Saya dalam kereta sekarang ni, bermusafir. Qul siru fil ard. Allah Ta'ala kata, katakanlah berjalanlah di atas muka bumi dan perhatikanlah, tengoklah apa akibat orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sambil kita bermusafir, make sure ada beberapa perkara, antaranya jaga solat kita. Solat 5 waktu. Kita dibenarkan untuk jamak, kita dibenarkan untuk qasar, maka gunakan rukhsah tersebut. Yang penting solat. Cari sahaja tempat yang suci. Gunakan apps yang ada, apps yang berautoriti untuk menentukan arah kiblat serta waktu solat. Kita kat Malaysia senang, ada banyak surau, tapi sebenarnya Allah Ta'ala jadikan muka bumi ini sebagai tempat yang suci untuk umat Islam solat. Begitu jugalah makan minum kita, jagalah makan minum, cari yang halal. Sekarang dah tak susah sangat dah sebenarnya, sebab kita ada pack makanan yang mudah untuk dibawa ke mana-mana. Pack yang halal kan, segera, cepat saja. Jadi tak ada alasan untuk kita mencari yang haram. Ingat, mencari yang halal itu adalah satu kefarduan bagi umat Islam. Begitu jugalah, jagalah adab-adab kita ketika bermusafir. Saat kita keluar daripada rumah, ketika kita di luar, sampailah kita pulang semula ke rumah. Terlalu banyak adab-adab yang perlu kita jaga. Mudah-mudahan kita menjadi duta-duta Islam yang benar-benar memaparkan imej Islam yang sebenar, keindahan Islam yang sebenar. Mudah-mudahan kita ke mana pun, kita ingat kita adalah hamba Allah Ta'ala jua yang berkelana di atas muka bumi ini, bermusafir sebelum menanti alam yang kekal abadi di hari akhirat nanti. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alright, kembali dalam Teroka Didik TV KPM. Hari ini kita nak teroka dunia ini dengan kita bermusafir. Kita bersama dengan Ustaz Mahmud. Okey Ustaz, tadi Ustaz dah bicarakan tentang bagaimana kena jaga solatnya, kena bagaimana ambil wuduk, makanannya, telekung dan sebagainya, dan sejadah. Tapi Ustaz, kita ada last. Apakah dalam pack ni Ustaz? Baik, dalam pack ni Aiman, ini adalah pack ni saya buka sikitlah. Baik, ini sempena Ramadan tak lama lagi. Okey, ini kurma. Wow, kita ada kurma. Kurma ajwa. Apa kaitannya kurma dengan musafir ni Ustaz? Baik, dalam kita bermusafir, tenaga pakai banyak. Betul. Jadi bukan alasan kita untuk ambil yang haram. Kan? Ada orang dia memang halal haram dia campur lah. Tapi nak sebut kalau kita risau nak travel tapi nak tenaga banyak pakai, makanlah kurma, insya-Allah bertenaga. Memang macam Aiman biasa sahur makan nasi ke makan ringan-ringan? Saya makan nasi, ayam ataupun ikan. Okey. Baik, macam saya kena makan nasi. Kena makan nasi. Tapi sejak tahun lepas saya mula banyakkan beralih kepada kurma. Rupanya okey je, bertenaga sepanjang hari. Itu maksudnya kalau kita travel ada kurma, tak ada nasi pun okey. Boleh kurma. Jadi kalau orang yang bermusafir, dia agak-agaklah kalau kita biasa makan 3 biji, dia makanlah 10 biji contohlah. So tenaga dalam kita nak Ramadan,
nak musafir tak ada masalah. Maknanya waktu sahur Ustaz, jangan kita tinggalkan rumah kita lah. Untuk kita bertenaga sepanjang hari. Tak adalah tengah hari tu lembik dah dekat rumah. Bos pun call, dah siap belum kerja? Belum, tak larat. Okey Ustaz. Right. Baik. Kita dah terangkan satu persatu barang-barang yang perlu ada ketika bermusafir. Beg ni Ustaz, bagnya nampak besar Ustaz. Larat ke nak angkat ni? Baik, beg bila kita nak travel, ni adalah salah satu beg yang kita boleh pakai lah. Kalau kita travel yang korporat, lainlah bagnya. Kalau kita travel yang lebih kepada backpacker, lainlah bagnya kan. Jadi kita nak cerita dalam beg ni sebenarnya rumusan kita kepada pelajaran hari ini, antara adab-adab yang kita nak kena jaga tu adalah yang pertama tadi kita sebut solat. Solat paling penting Ustaz. Solat jangan tinggal. Sebab saya jumpa banyak orang. Saya rasa Aiman pun jumpa. Ya Ustaz. Solat dia buat macam main bola aja. Main bola je Ustaz. Dapat ganda dia buat, tak dapat dia buat tinggal. Macam tu. Ini yang bahayanya orang, bahayanya travel ni, jangan tinggal solat. Takut-takut dah travel jauh daripada keluarga, tak solat, tinggal pula. Perjalanan kita takut tak diberkati. Takut tak diberkati. Baik Ustaz, seterusnya. Okey, kemudian yang kedua, bab makanan. Tadi kita dah sebut dah Aiman, di kedai daging panduan ni macam mana. Nak masak kena pula dekat tempat semua backpacker seluruh dunia ada kat situ. Kita je yang ada daging halal, orang lain pork apa semua kan. Jadi kita dah sebutkan panduannya tadi, jangan bimbang, jangan risau bahawa Islam sangat mudah. Buang saja kotak. Buang saja kotak, tak ada masalah ya. Kemudian kita dah sebutkan tadi yang makanan lah. Yang saya rasa tiga ni yang paling utama sekali berbanding yang adab-adab yang lain. Baik, kita nak sebutkan sikit Aiman. Mungkin dalam seminit dua. Okey. Kita ada beberapa hukum yang kita nak highlight. Okey. Dekat dengan ini kita ada 5 hukum. Saya nak persilakan kepada sesiapa nak. Okey, harus. Siapa nak angkat tangan? Siapa nak jawab? Okey, Alia. Okey, Alia. Sebutkan kepada kita semua apakah contoh perjalanan atau musafir yang harus. Silakan. Apa Alia? Contoh untuk harus adalah bermusafir untuk melakukan perkara yang harus, dan contoh adalah berniaga, menyertai pertandingan sukan. Itu harus kan? Harus. Okey. So kita tadi Aiman tengok bola. Boleh lah? Boleh lah. Boleh lah, harus. Yang penting tak adalah berlakunya maksiat kat situ kan? Alright. Okey. Seterusnya kita ada sunat. Siapa nak jawab? Siapa nak bagi contoh? Okey, Mustaqim, silakan Mustaqim. Sebuah perjalanan bermusafir untuk melakukan perkara sunat. Contohnya menziarahi Masjid Nabawi di Madinah. Perjalanan musafir ni disebut perkara-perkara sunat. Contohnya mengerjakan umrah. Itu disebutkan sunat. Bila sunat ni dapat pahala lah saya. Maksud dari awal lagi dia dah niat dah, ni aku nak keluar rumah, nak jumpa Allah, nak jadi tetamu Allah. Dari awal dah, belum sampai umrah lagi. Musafir itu sendiri dah dapat pahala. Dapat pahala dah. Yang penting niat kita tu. Sebab dia dah kategori musafir yang sunat. Baik. Bagaimana pula dengan musafir yang makruh? Siapa nak jawab? Saya Ustaz. Ada musafir yang makruh okey, kita tanya. Okey, dia angkat tangan. Okey, dia. Maka bagaimana musafir yang makruh? Bermusafir untuk melakukan perkara yang sia-sia. Okey, contohnya macam mana? Tanpa tujuan dan matlamat. Macam mana tu Aiman? Dia keluar tanpa tujuan dan matlamat. Keluar je lah. Abang nak pergi mana? Tak tahulah ni mana. Tak tahulah. 5 hari lagi baliklah. Maka perjalanan itu adalah perjalanan yang makruh. Musafir itu musafir yang makruh. Baik. Tahu-tahu dah sampai. Tahu-tahu dah sampai. Okey, kita ada wajib pula Aiman. Ada yang wajib juga. Okey. Siapa nak jawab yang wajib? Saya terangkan. Okey, silakan Halil. So musafir yang wajib ni situasi dia macam bermusafir untuk menunaikan kewajipan apabila cukup syarat. Okey, contoh. Seperti menunaikan fardu haji ataupun menuntut ilmu yang wajib. Betul juga tu Ustaz ya. So dia ada beza umrah dengan haji tadi ada beza. Tadi umrah sunat dan haji ni wajib. Bila dah cukup syarat. Bila dah cukup syarat, mampu, cukup duit, gilah ya. So perjalanan itu kita sebagai musafir yang wajib. Okey, wajib. Yang terakhir. Yang terakhir Ustaz. Okey, haram. Ada juga ya yang haram? Haram ada, hukum haram. Okey, siapa yang nak jawab? Siapa nak bagi contoh? Okey, Raja, silakan. Okey. Haram bermusafir untuk melakukan perkara yang haram. Contohnya kita bermusafir
Untuk pergi tengok konsert bermusafir tanpa izin suami. Tak boleh saya. Tak boleh. Hanya kalau orang perempuan ni dia musafir ni tanpa izin suami. Suami tak bagi. Suami tak nak bagi. pergi mana tu? Saya nak pergi konsert ni. Tapi yang pelajar tadi sebut konsert. Tapi kalau yang perform tu UNIC, Intim boleh lah. Dengar lagu nasyid boleh lah kan. Tapi kalau konsert tu konsert baju pun tak cukup kain. Kita pun dah tahu lah tu haram. Betul. Baik, itu contoh-contoh. Baik. Okey, pelajar ada tak yang nak tanya contoh macam Aiman Raja sebut tadi, pelajar sebut tadi. Kalau dia nak travel suami tak bagi. Okey, kita nak tanya ada tak pelajar yang muskil bab ni? Sebagai seorang perempuan macam mana kan? Silakan, ada tak? Saya Ustaz. Okey, silakan. Contohlah Ustaz, saya sebagai seorang perempuan nak pergi musafir. Boleh ke kalau kita pergi bermusafir seorang-seorang? Ini berani ni. Yang ni berani budaknya ni. Baik, boleh ke Ustaz? Suka kita nak sebutkan hukum-hukum yang berkaitan dengan perempuan ni kan. Dia sebut tadi dia perempuan, tapi dia kena keluar musafir jumpa orang jauh-jauh. Baik, yang pertama katakan Aiman, setakat pengalaman Aiman sendiri, orang perempuan nak pergi umrah macam mana? Biasanya kena ada orang lelaki yang bersama. Contoh suami, tak ada suami, adik-beradik. Betul. Kan? Atau tak ada suami ni, suami tak ada, adik-beradik lelaki tak ada, ayah tak ada. Dia kena macam Arab Saudi dia tetapkan orang perempuan dia kena ada dalam grup. Seorang-seorang tak boleh. Tapi macam mana Aiman, kalau contoh tadi yang pelajar tanya, dia kena travel duduk Shah Alam. Kena pergi Changlun sana. Jauhnya. Atas tuntutan kerja. Ya. Maka kita menasihati orang-orang perempuan nak travel, yang pertama contohlah tuntutan kerja. Tak ada siapa boleh ikut. Maka kena pastikan adab-adab bermusafir sebagai seorang perempuan adalah memastikan selamat. Tidak bercampur dengan lelaki-lelaki ajnabi. Dan dia tidak berbahaya, dari segi keselamatan dan kehormatan. Terutama bila kita berada di Malaysia ni, insya-Allah selamatlah Ustaz ya. Macam contoh kita kat Malaysia, kita perempuan. Kalau kita rasa bahaya, kita tahu nombor telefon polis tu. Yang luar tu. Anytime kita boleh tekan Ustaz ya. Anytime je. Jadi yang kat luar tu kena ada persediaan sikitlah. Baik. Yang penting kena tanya orang yang berpengalaman. Baik. Terima kasih Ustaz Mahmud dan terima kasih kepada murid-murid daripada SMK Seksyen 27 Shah Alam Selangor atas pembelajaran yang kita belajar pada hari ini Ustaz. Nanti tapi kena tunggu lepas PKP lah baru boleh musafir kan. Saya tak sabar nak musafir. Okey, kita dah berada di akhir rancangan. Terima kasih kepada anda semua. Terima kasih kepada Ustaz. Rezeki kita jumpa lagi dalam Teroka Didik TV KPM. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.